Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka, amin. Amma ba'du. Terima kasih, jazakallah khairal jazak kepada Al-Fadil Al-Ustaz Fairuz. Tidak dilupakan kepada div-div terhormat yang mohon maaf tak dapat disebut pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka yang hadir, dan juga kepada sahabat-sahabat, kepada jemaah yang bersama kita pada malam yang penuh indah ini. Kita, jiwa kita, hati kita, kalbu kita, sanubari kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendengar lantunan kita, lantunan qasidah pada malam ini, lantunlah hati kita, lembutlah hati kita, supaya Allah Ta'ala tanamkan ke dalam kalbu kita, ke dalam rahsia-rahsia kita, iaitu mahabbah dan sayang, rindu, kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, pada malam ini kita ucap tahniah. Kita berhimpun pada malam ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, malam ni malam kita menyebut nikmat. Salah satu daripada tanda kesyukuran kita menyebut nikmat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddus bi ni'matillahi syukran. Kita menceritakan nikmat Allah Ta'ala itu merupakan salah satu bentuk kesyukuran. Dan nikmat Allah yang kita ceritakan pada malam ini bukan nikmat sebarangan. Nikmat yang kita bakal bicarakan pada malam ini adalah satu nikmat yang sebabnya kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seluruh alam juga mendapat rahmat dengan sebab insan yang mulia ini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cerita pada hari ini disebut oleh tuan guru kita, Kiai Lutfi pun ada diceritakan dalam kalam-kalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ceritakan nikmat baginda ini adalah suatu kesyukuran. Kita ceritakan nikmat Allah, kita sebut nikmat Allah Ta'ala ini. Dengan sebab kita sebut nikmat Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita pada hari ini. Kalau disebut oleh seorang ulama yang bernama Sufyan ibni Uyainah menyatakan, inna zikru salihina tatanazzahul rahmat. Tatkala mana disebut nama orang saleh itu turunnya rahmat. Kalau orang saleh yang kita sebut, turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apatah lagi kalau kita menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut nama baginda, Masya Allah, tabarakallah, menyentuh hati kita. Sebab itu tuan-tuan puan datang malam ni kerana kita ingin bersama-sama mengingati insan ini,
mengingati manusia yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan sebab itu bertautnya kasih dan bertambahnya iman kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah taala. Ada satu kisah Rasulullah telah keluar datang berjumpa dengan suatu jemaah sahabat, kumpulan sahabat. Baginda bersabda, apa sebabnya kamu berkumpul di sini? Rasulullah tengok ada sahabat berkumpul. Rasulullah tanya, apa sebab kamu berkumpul? Sahabat menjawab, kami duduk berdoa kepada Allah. Kami duduk memujinya, memuji Allah di atas hidayahnya kepada kami, hidayahnya bagi kami terhadap agamanya, agama Allah Ta'ala ini. Dan kami menceritakan, menyebut tentang kurniaannya kepada kami dengan sebab melaluimu, iaitu Rasulullah SAW. Kami sebut kurniaanmu, dengan sebabmu kami dapat hidayah, dengan sebabmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun bertanya, demi Allah, adakah tak ada sebab yang lain kamu semua berkumpul melainkan dengan sebab ini? Sahabat menjawab, demi Allah, tidak ada yang menyebabkan kami duduk berhimpun di sini melainkan kerana sebab tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Baginda pun bersabda, aku tak minta kamu bersumpah. Apa yang kamu bicara ini, ia adalah semata-mata kerana Jibril alaihi salam telah datang kepadaku dan memberitahuku bahawa sesungguhnya Allah berbangga-bangga dengan kamu di hadapan para malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Nak cerita, aku tak minta kamu bersumpah. Ini semata-mata kerana Jibril datang kepadaku dan memberitahuku bahawa Allah berbangga-bangga dengan kamu di hadapan para malaikat. Maka daripada pengajaran hadis ini riwayat daripada An-Nasa'i, riwayat daripada Imam Ahmad, Tabrani dan sebagainya. Jadi daripada pengajaran hadis ini, para sahabat menghimpun, memuji Allah di atas nikmat kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, amalan memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan nikmat kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, ini juga terkandung di dalam sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang penting. Disebut dalam fatwa Darul Ifta. Iaitu Darul Ifta maknanya amalan fatwa. Fatwa daripada Mesir. Menceritakan tentang syariat majlis maulid. Kita cerita hujah. Kita yakin tuan-tuan puan-puan semua dah percaya.
cerita yo biar nambah yakin. Kita cerita banyak-banyak supaya apa? Supaya kita jangan leko. Penting kita dengan sebab majlis kita pada hari ini, kita Allah Ta'ala berbangga di hadapan para malaikat. Itu satu nikmat. Beruntunglah dengan sebabnya kita dapat berhimpun pada malam yang berbahagia ini, apatah lagi malam Jumaat. Okey tuan-tuan dan puan. Jadi disebut oleh Darul Ifta, Institut Fatwa Mesir. Institut Fatwa Mesir. Dia kata sambutan memperingati kelahiran penghulu manusia dan jin, penutup segala para nabi dan rasul, nabi pembawa rahmat dan pertolongan bagi umat, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah daripada sebaik-baik amalan dan sebesar-besar pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ia merupakan suatu menzahirkan kegembiraan dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu daripada asas iman. Dan tersahih riwayat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, tak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku, kata baginda, lebih dicintai berbanding bapa, anak dan manusia keseluruhan. Hadis ini riwayat daripada Bukhari. Di sinilah letaknya, pentingnya kita membuat program seperti ini. Dengan sebab ini merupakan suatu ikhtiar Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan lagi kita keimanan dan kesempurnaan iman kepada Allah Ta'ala dan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni kita cerita ilmu dululah ya. Kita cerita ilmu-ilmu, hujah-hujah daripada para alim ulama tentang perkara ini. Jadi Imam Al-Hafiz Al-Maqdisi Al-Syafi'i memuji sebutan maulid, dan dia di antara perkara-perkara baru yang baik, dan ia merupakan suatu bid'ah hasanah. Nak belajar itu kan dengan kiai. Bid'ah hasanah, satu perkara yang baik dan menjadi kesepakatan. Sebab di dalam program maulid ada apa? Ada sedekah, ada apa lagi? Ada selawat, apa lagi? Ada jemaah, apa lagi? Ada makan-makan, betul? Ada makan-makan. Guru saya kata, maulid ni, dia punya di antara perkara yang penting maulid adalah ada makan. Ada makan. Guru saya sebut, menzahirkan nikmat. Kalau contoh para ulama salafus soleh dulu, kalau dia khatam satu kitab, dia buat kenduri. Khatam kitab, buat kenduri. Ya, ini bukan khatam kitab. Ini nak sambut Nabi ni. Dan kita hadiahkan pahala kita bersedekah tadi, kita hadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiah ke Nabi bukan kerana Nabi berhajat kepada hadiah kita. Kita hadiah ke Nabi kerana tanda kasih. Macam kita beri hadiah ke orang kaya. Orang kaya lagi banyak kotor, lagi banyak dia punya hadiah-hadiah yang mahal-mahal. Tapi kita beri hadiah ke raja, orang kaya, kerana kasih. Sedangkan raja tak berhajat kepada hadiah kita, dia dah kaya. Orang yang ada
yang ada pangkat tak berhajat kepada hadiah kita kerana dia sudah kaya. Tapi dia terima hadiah kita kerana ini merupakan pemberian sang kekasih kepada kekasih. Itu dia tuan-tuan dan puan sekalian. Ya, kalau cerita maulid ni memang tak sudah dah. Tapi saya nak tajuk fokus kita pada malam ini berkenaan tentang rahmat. Saya ikut style guru saya. Kalau kita bercerita berkenaan tentang apa jua, kena ada kitab. Saya bawa kitab. Supaya apa? Kita ada rujukan. Supaya kita ada apa? Ada panduan. Dan tuan-tuan apa boleh-boleh. Ya. Dan ada kitab. Yang saya memang elok tuan-tuan boleh, iaitu kitab Seindah Akhlak Nabi SAW. Yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Kitab Seindah Akhlak Nabi, dalam ini ada 600 hadis berkenaan tentang akhlak Rasulullah SAW untuk diteladani. Ini satu kitab. Kitab yang kedua yang sempat saya bawa iaitu Q&A perihal Rasulullah SAW, mana jawapan lengkap, padat, berfakta tentang baginda berserta dalil yang kuat. Itu contoh saya nak bagi tentang beberapa sekali kitab-kitab kalau kita nak rujuk berkenaan tentang Nabi SAW. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ini maksudnya apa tuan-tuan? Puan-puan sekalian. Rahmat itu maknanya cinta, kasih sayang, kebaikan. Itu dia antara maksud-maksud rahmat. Antara rahmat Allah kepada baginda tuan-tuan. Dan Nabi sini merupakan rahmat yang dihadiahkan. Dengan sebab Nabi SAW kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Ana rahmatun muhdah, baginda bersabda. Aku ini merupakan rahmat yang dihadiahkan. Dan di antara maksud rahmat itu adalah kasih, kebaikan, cinta. Dan Nabi SAW amat mencintai umatnya. Amat mencintai umatnya. Walaupun Nabi SAW belum bersua dengan umat, tetapi Nabi, aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Cerita ini masyhur. Kita ulang balik. Aku rindu, aku ingin bersua dengan saudara-saudaraku. Sahabat pun bertanya, tidakkah kami ini merupakan saudara kamu ya Rasulullah? Maka apa jawab baginda? Kamu adalah sahabatku. Awalaysa nahnu ikhwanuka? Adakah bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Nabi kata, kamu semua merupakan sahabatku. Tetapi ikhwani, yang saudara aku ini, mereka yang beriman dengan aku, tetapi mereka tidak pernah melihat aku. Poin yang pertama, Nabi rindu nak bertemu kita. Soalan saya kepada tuan-tuan puan-puan, adakah kita rindu nak bertemu dengan Rasulullah? Memang dah ada dah perasaan tu, betul tak? Allah dah campakkan pasal rindu. Nabi sabda, beruntunglah siapa yang melihat aku dan beriman dengan aku. Nabi sabda lagi, beruntunglah siapa yang tidak melihat aku dan beriman kepada aku. Dan Nabi mengulangi 7 kali. Nabi amat ingin bertemu dengan kita. Nabi menunggu kita di Telaga Kautsar.
Satu masa dia nak beri satu amalan. Malam ni tak dapat lah dah ya. Kuliah subuh nantilah. Amalan yang mana disebut oleh Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang baca satu salawat, mudah-mudahan dengan sebab kita baca salawat ini, kita dapat nikmat minum air Telaga Kauthar. Yang daripada gelas yang cantik secara sempurna. Itu di antara perkara yang penting, antaranya dapat nikmat kita minum air Telaga Kauthar. Di saat Nabi menunggu umat datang, dan Nabi mengenali umatnya dengan macam mana? Dengan kesan-kesan air wudu. Nabi kenal kita. Oleh sebab itu, jangan kita lupa di antara nikmat kelebihan mengekali wudu. Satu, nak cerita macam mana kasih Nabi kepada umat. Nabi SAW perasaan dia tadi tak mahu umatnya diazab. Walaupun pada hakikatnya ada umat diazab. Nabi bersayang kalau boleh umat tadi tidak diazab. Nabi membaca kisah. Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, tentang kaumnya. Disebut kisah ini, cerita ini di dalam surah Ibrahim ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, mengisahkan kisah Nabi Ibrahim terhadap kaumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Wahai Tuhan, berhala-berhala telah menyebabkan sesat banyak di kalangan umat manusia. Oleh itu, sesiapa yang menurutku, perintahku, mereka daripada golonganku. Sesiapa yang derhaka kepadaku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mengasihani, sekiranya mereka insaf dan bertaubat. Itu Nabi pasrahkan. Nabi Ibrahim serahkan perkara ini, urusan umat, kepada Allah. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudiannya menceritakan kepasrahan Nabi Isa alaihi salam terhadap kaumnya. Dia kata, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, tidak ada siapa yang dapat menghalangnya. Itu pasrah Nabi Isa. Kerana sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu, dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Kepasrahan Nabi Isa ini disebut dalam surah Maidah ayat 118. Lepas Nabi menceritakan dua perkara ini, kepasrahan Nabi Ibrahim dan juga kepasrahan Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Menangis Nabi. Sebab apa Nabi fikir siapa menangis? Nabi fikir umat. Sayang Nabi dengan kita, menangis mengenangkan kita. Kan? Allah Ta'ala pun menurunkan Jibril. Wahai Jibril, tanyalah ke Nabi, apa sebab bagi dia menangis? Sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui. Jibril pun turun, tanya, apa sebabkan kau menangis ya Rasulullah? Baginda pun menjawab, ummati, ummati ya Jibril. Umat aku ya Jibril. Macam mana ni umat aku ni kalau diingkar?
Nabi risau terhadap umat. Itu dia. Ya, iaitu kalau Nabi risau terhadap umat, akhlak Nabi sebegitu. Kalau kita yang mengikut akhlak Nabi, di antara cara kita mengikut akhlak Nabi adalah kita risaukan umat. Apa yang berlaku pada akhir zaman, kita tengok apa jadi berlaku pada sahabat kita di mana-mana, saudara kita di mana-mana. Kita risau sangat. Kita tengok sekarang ni umat Muhammad SAW menerima berita tanpa usul periksa, terima je bulat-bulat, tanpa kaji, tanpa selidik. Risau kita. Kenapa lah mereka tak kaji dulu sebelum dia buat kenyataan. Semak dulu. Kita risau umat kita dengan maksiat, ada tak solat, kita risau, ya Allah kenapa lah umat aku ni sebegini, umat baginda, sahabat-sahabat sebegini. Kita ikut bagaimana yang dirisaukan oleh Nabi SAW. Itu contohnya lah. Akhlak yang kita boleh ikut. Kita prihatin terhadap umat. Ada yang susah, kita tolong. Contoh. Itu di antara contoh-contoh akhlak yang boleh kita ikuti. Sebab kalau di antara tanda kita kasih dekat Nabi, kita kasih kepada sahabat-sahabat kita, kerana kita semua ini merupakan umat Nabi SAW. Okey, itu cerita. Maka Nabi kata, umatku. Jibril pun mengkhabarkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata, ya Allah, baginda ini menangis kerana umat. Sedangkan Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Jibril alaihissalam, tolak kamu, beritahu kepada Muhammad, katakanlah kepadanya, sanurdika fi ummatika wala nasu'ulaka fihim. Beritahu kepada baginda, kami akan redha kepadamu pada umatmu, dan kami tidak akan menyedihkan kamu kerana mereka. Jadi kita dapat rahmat, kita dapat kasih sayang Allah, kita dapat keredaan Allah dengan sebab kasih Nabi dan kerisauan Nabi kepada umat. Saya nak cerita ni supaya kita memahami macam mana kasih Nabi kepada kita yang dikatakan rahmat kepada seluruh alam. Apatah lagi kepada kita ini yang memang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi SAW. Hebat nak cerita Nabi ni, tuan-tuan. Sampai tak sudah. Saya jumpa satu buku, Jawahirul Bihar, yang ditulis oleh Imam Nabahani, yang mana di dalamnya terkandung cerita-cerita, pandangan-pandangan ulama tentang Nabi SAW, tentang hakikat Nabi SAW. Berjilid-jilid. Cuma cerita Rasulullah, tentang kelebihan Rasulullah. Yang di dalamnya kalam-kalam para ulama menceritakan tentang hakikat Rasulullah SAW. Tu nak cerita. Jadi Nabi Muhammad ini bukan manusia biasa. Tapi sebab disebut nukilan kalam-kalam para ulama, Muhammadun basyarul lakal basyar walakinnal yaqutu bainal hajar. Nabi Muhammad SAW itu memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu diibaratkan sebagai permata daripada batu-batu yang lain. Tak cukup kita cerita malam ni sebenarnya, tuan-tuan. Tapi tak apa. Ini sebagai suatu permulaan. Saya mensyorkan kita rancang. Dalam 1 tahun, berdaurah tentang Rasulullah SAW. Kitab ni. Supaya mekar kasih itu. Antara kita kasih Nabi, baca hadis. Hadis. Itu di antara. Ikut sunnah. Apa yang Nabi buat, kita amalkan. Ikut kemampuan kita. Banyak baca selawat. Bilangan tu tak ditentukan lah. Tapi berdasarkan nas ada 10, ada 100. Malah ada di kalangan para alim ulama dibuat sampai 1000 satu hari.
Ada dia buat kaedah sampai dia khatamkan 70,000. Terpulang kepada tuan-tuan perempuan lah. Ada setiap tapak dia baca salawat. Masya Allah, tabarakallah. Dan ada setengah daripada riwayat para ulama yang dikatakan salawat, yang dikatakan ahli salawat itu satu hari berapa kali baca, yang disebut sebagai ataupun dikategorikan sebagai ahli salawat. Disebut oleh setengah para alim ulama, saat pagi baca 300 setengah, petang baca 300 setengah. Barulah digolongkan sebagai ahli salawat. Itu dia. Itu pandangan. Ikut kemampuan kita. Yang penting jangan putus baca salawat. Ya, insya-Allah. Insya-Allah tetap apa ya? Insya-Allah. Itu sebab ada ikatan kita. Sebab apa yang kita baca, Allah Ta'ala akan mewakilkan para malaikat bagi tahu fulan bin fulan baca selawat kepadamu ya Rasulullah. Macam tu. Tahu ya? Okey. Jadi itu satu cerita. Cerita yang kedua, tuan-tuan puan-puan sekalian, Nabi SAW ini tak ingin, ia inginkan umat dia agar umat kita dibukakan kepada mereka ini pintu taubat dan juga pintu rahmat. Ketika kaum Quraisy berkata ke Nabi, dia kata, berdoalah ke Tuhan kau ya Muhammad untuk kami supaya jadikan bukit Safa tu jadi omeh, barulah kami beriman. Orang kafir Quraisy cakap itu. Minta ke Tuhan kau bukit Safa tu jadi omeh, barulah kami beriman. Tuan-tuan perempuan faham tak? Omeh tu apa? Okey, dia mantap. Dah masuk Melaka Tongah ni payah kan? Mereka bertanya, sungguh kamu akan lakukan? Nabi tanya ke Quraisy, ya ko? Ada ya ko kan? Ya ko, kau nak beriman ni? Lepas tu orang kafir jawab, yalah. Maka Nabi pun berdoa. Lalu datang Jibril kepada Nabi. Dia kata, Allah Ta'ala sampaikan salam ke kamu ya Rasulullah. Dia berfirman, jika engkau mahu, akan ditukarkan untuk mereka bukit Safa jadi omeh. Kalau dia beriman, tapi kalau dia tak beriman, lepas tu Allah Ta'ala akan azab mereka dengan azab yang tidak pernah aku azab sebelum ini. Namun sekiranya engkau mahu, aku bukakan kepada mereka pintu taubat dan rahmat. Baginda pun menyatakan, aku memilih agar engkau ya Allah buka pintu taubat dan juga rahmat. Nabi tak doakan tukar jadi omeh dah. Nabi Nabi mohon akan dibukakan untuk kaum Quraisy tadi rahmat dan juga taubat kembali kepada Allah Ta'ala. Itu dia tuan-tuan puan-puan sekalian. Ya, Nabi doakan untuk mereka agar dibukakan taubat dan rahmat. Tak doakan bukit Safa tu jadi omeh. Malah kalau dapat taubat, dapat rahmat lebih baik. Kok dia tuan-tuan dah tukar omeh pun belum tentu dia beriman. Nampak tak? Jadi itu nak cerita. Berdasarkan kitab Nabi SAW berdoa untuk umat setiap malam. Berdoa untuk umat setiap malam. Riwayat daripada Sayyidah Aisyah. Ketika aku melihat Nabi SAW dalam keadaan gembira, aku mengatakan, ya Rasulullah, doalah kepada Allah untukku. Sayyidah Aisyah ni ditunggu Rasulullah time dia happy-happy.
Saya jumpa Rasulullah, doalah untuk aku. Doalah kepada Allah untuk doakanlah kepada Allah untuk aku ya Rasulullah. Aisyah berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min zambiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Nabi menyatakan berdoa, ya Allah ampunkanlah Aisyah apa yang telah dilakukan dosa dia, apa yang datang, apa yang sembunyi, apa yang secara terang-terangan. Sayyidah Aisyah ketawa, gembira dengan doa Nabi SAW. Sebab kita tahu bagi doa itu mustahil saja makbul. Rasulullah bertanya, kau gembira dengan doaku? Ya Allah, Nabi doa gembira, doa minta keampunan, kamu dah. Nabi doa. Kan? Dia menjawab, kenapakah aku tak gembira? Kerana ini doa daripadamu. Nampak? Saya gembira dengan doa yang mana Sayyidah Aisyah didoakan oleh Nabi dapat keampunan daripada dosa apa yang akan datang, apa yang tersembunyi, apa yang terang-terang. Selepas daripada kenyataan daripada Aisyah, tuan-tuan puan sekalian, Rasulullah bersabda, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salatin. Demi Allah, sesungguhnya itulah doaku untuk umatku pada setiap kali solat. Nampak? Nabi mendoakan Allah maghfir li ummati Muhammad. Kama qala, begitu dah agaknya kita pun belum dapat terima, belum jumpa macam mana lafaz baginda doa itu. Tapi macam mana doa yang Rasulullah doakan kepada Sayyidah Aisyah, begitulah doa kepada umat setiap kali selepas sembahyang. Tuan-tuan puan jelas tak macam mana kasih Nabi kepada kita? Jadi Nabi SAW confirm masuk syurga. Kita harap, itulah kita harapkanlah. Inilah kita harapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syafaat yang kita harapkan inilah. Syafaat Nabi ini, tuan-tuan sekalian, untuk umat pada hari kiamat ada berapa? Ada 2. Berdasarkan buku ni. Dia kata cinta Nabi SAW kepada umat dari dunia sampai akhirat. Itu dia. Kita macam mana? Kan? Ya. Syafaat yang pertama, syafaat Nabi untuk semua umat. Itu yang pertama. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari menjelaskan pada hari kiamat manusia akan pergi mohon syafaat kepada Nabi Adam alaihi salam. Lepas tu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Ni Nabi ni, umat dulu dia cari nabi-nabi dia. Tuan-tuan perempuan, setiap satu Nabi itu jarak masa mencari selama 1000 tahun. 1000 tahun umur akhirat. Bukan 1000 tahun umur dunia. Berapa lama nak cari tu? Itu disebut oleh Imam Sya'rani. Kalau boleh ingat hadis ni sampai mati, baca-baca banyak-banyak. Mudah-mudahan dengan sebab kita ingat hadis ni sampai kepada mati, mudah-mudahan kita tidak akan mengambil masa yang lama untuk mencari Nabi beri syafaat. Itu disebut oleh Imam Sya'rani. Siapa ingat, baca selalu, ingat selalu. Ya. Jadi, namun kesemuanya tidak dapat memberikan syafaat.
Akhirnya mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda pun berdoa memohon syafaat untuk mereka, dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perkara penting di akhirat, syafaat. Tu cari, buatlah amalan-amalan yang mudah-mudahan kita dapat syafaat, antaranya salawat. Lepas azan, jangan lupa salawat, baca doa. Tu antara syafaat Nabi. Okey ya. Tu syafaat Nabi kepada semua umat. Yang kedua, syafaat Nabi kepada umat. Ini umum. Yang kedua khusus. Ini hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Aku minta Nabi, aku mohon dekat Nabi. Ini Anas bin Malik. Aku telah mohon ke Nabi agar memberikan syafaat kepadaku pada hari kiamat. Anas bin Malik ni minta Nabi nak syafaat Nabi di hari kiamat. Lalu baginda pun menjawab, akan aku laksanakan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, di manakah nanti aku akan menemuimu? Nak cerita Nabi akan syafaatkan Anas. Lepas tu Anas tanya, ya Rasulullah, di manakah aku akan bertemu denganmu ya Rasulullah di hari akhirat nanti? Baginda menjawab, carilah aku dahulu di titian Siratul Mustaqim. Nabi beritahu ke Anas bin Malik. Anas bin Malik tanya, kalau aku tidak menemuimu ya Rasulullah di titian Siratul Mustaqim? Baginda menjawab, carilah aku dahulu di tempat timbangan amal. Cari. Maksud kita di sini panduan kat kita. Kalau kita nak minta syafaat Nabi, mana tempat-tempat kita nak cari? Antara titian Siratul Mustaqim. Kalau tak jumpa, cari dekat tempat timbangan amal. Lepas tu Anas tanya lagi, jika aku tak jumpa, ke mana lagi? Maka baginda kata, aku carilah aku di haud di telaga. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan 3 tompek itu. Tu dia. 3 tompek ni. Nabi tunggu umat, nampak tak? Nabi dah boleh masuk syurga dah, ya kan? Tapi Nabi tidak. Nabi memikirkan umat. Terakhir di mana? Di telaga Kausar. Di situlah, dalam saat yang amat-amat jauh masuknya. Perjalanan di sana bukan macam perjalanan di dunia. Kalau di dunia, kalau kita ponik, bolehlah cari RNR. Kita minum Nescafe secawan. Dekat sana boleh kena cari Nescafe. Tapi dia nolong lah. Dalam keadaan yang panik, bertelanjang pula tu. Wah, boleh tengok filem free. Ketika tu tak ada roman macam ni dah. Ada macam-macam roman. Ada roman koro, ada roman babi. Waliyazubillah. Ada jalan atas muka. Kat situ. Panik, jangan ceritalah. Sampai ulama mengatakan, jangan kau sangka padang mahsyar tu macam mana tanah ke dunia. Padang mahsyar itu pun banyak api. Bayangkan perjalanan yang beribu-ribu tahun. Terapik kita nak khabar, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi, penentu kejayaan kita di akhirat adalah amal di dunia. Ingat tu ya. Kita dah berajar di penghujung zaman. Sebab itu, kita tahu secara detail macam mana perjalanan di sana. Mati macam mana, lepas tu pergi mana, lepas tu bongkar macam mana. Jelas detail macam mana perjalanan kita di akhirat. Nampak tak? Okey ya. Oleh sebab itu bila dah tahu ni, apa panduan kita? Okey ya. Apa yang perlu kita lakukan? Jadi dalam hadis ini kata apa?
aku takkan tinggalkan 3-4 ni. Pertama bagaimana? Titian siratul mustaqim. Yang kedua, di mizan, timbangan. Yang ketiga, di telaga. Cari aku. Kalau boleh, harap-harap jangan sorry. Percepatkan kita. Dah sampai telaga Kausar. Nak tak? Nak tak macam tu? Nak kan nak? Jangan sembang-sembang kari yo. Lepak yo. Tengok TikTok. Dah potang. Tengok TikTok. Lekor tau. Dia kena 1 jam yo. Kita asyik memandang dunia yang dia berada di dalamnya. Kalau tengok ceramah, okey lah. Ni tak apa-apa dia tengok kan? Waliyazubillah. Sebab tu kadang-kadang kita kena ambil insaf perkara ini. Ya? Okey. Jadi, dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah, baginda sallallahu alaihi wasallam berada di titian siratal mustaqim, mendoakan keselamatan umat baginda ketika mereka melaluinya. Nampak tak? Nabi prihatin. Nabi berada di titian siratal mustaqim, Nabi doakan keselamatan umat ketika mana umat lalu. Nampak tak? Baginda bersabda, wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirati yaqulu rabbi sallim sallim. Nabi SAW berdiri di atas titik siratul mustaqim sambil berdoa, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Nampak tak? Nabi tengok umat lalu, Nabi doa. Nunggu Nabi kepada untuk umat dia. Mudah-mudahan kita harap-harap kita termasuk dalam doa tu ya. InsyaAllah. Jangan anggap cerita kiamat ni enteng Bila dah bongkar lah meninggal baru tahu tu. Selama ni dah masuk kubur, dah payahlah. Tapi dia nak khabar tu. Dah masuk kubur besok, tengok-tengok, nampak akhirat, nampak bakal-bakal nikmat syurga yang bakal kita dapat, sampai orang ahli kubur berdoa, ya Allah, copeklah kiamat, lama bodoh ke kubur. Sampai ke tahap itu. Bila mana nampak nikmat akhirat yang lebih besar, yang lebih indah, yang lebih canggih daripada dunia. Itu dah. Betul lah, nikmat akhirat ibarat lautan, nikmat dunia yang manusia berobot tu, yang manusia berkoja-koja tu, yang manusia sampai menjatuhkan tu hanyalah setitik air. Sedangkan nikmat akhirat ibarat luas lautan. Tu kita beriman ni pandang akhirat itu. Sebab tu Imam Syarani kata, pandanglah dunia dengan kacamata akhirat. Syafaat yang ketiga apa dia? Syafaat yang ketiga, syafaat Nabi SAW kepada orang Islam yang berbuat dosa besar daripada kalangan umat baginda. Mungkin ada di kalangan mereka yang berdosa besar melakukan kebaikan, kita tak tahu. Dengan sebab kebaikan yang mereka lakukan, Allah Ta'ala pandang, dan dengan sebab itu dia dapat syafaat Nabi SAW. Kita tak tahu. Tapi dari segi syariat, kalau kita nampak dia bermaksiat, jangan kita biar pula. Kita kena togur lah. Kita kena bentras. Tapi mungkin ada amalan-amalan yang baik yang kita tak tahu. Dengan sebab itu mereka mendapat syafaat Nabi SAW. Ya. Daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku untuk orang Islam yang melakukan dosa besar daripada kalangan umatku. Nak cerita Nabi ni, nakkan kalau boleh semua umat masuk syurga. Nak cerita kepada kita tentang perempuan ya. Itu syafaat dan perkara-perkara penting yang saya nak beritahu tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sudut kasih Nabi kepada umat.
Boleh sambung ni tuan? Tak tahu dah. Boleh ya? 5 minit ni ha. 5 minit. Cerita pasal maulid ni setiap tahun bodoh yang sama lah cerita. Bida'ah lah. Sekarang ni cerita pasal apa? Cerita pasal hadis tak sahih lah. Cerita pasal sekarang ni cerita Abu Lahab kata diringankan azab pada setiap hari Isnin. Maka mereka ini kerana gembira dengan kelahiran Nabi, mereka diringankan azab. Itu pun ada orang petikai. Baru tu dah dijawab oleh para ulama. Macam terpadamnya api Persia pun ada di pertikaian, dah dijawab oleh para ulama. Alhamdulillah, dah dijawab dah. Maka, dan jawapan tadi mengikut perbincangan ulama hadis, dalil-dalilnya dan sebagainya. Maka nanti saya akan share pada Ustaz Fairuz kau, mungkin dah tahu kan, pasal Jabatan Mufti Negeri Sembilan ada menjawab tentang isu berkenaan tentang padam api Persia tadi, dikatakan tidak sahih dan sebagainya, dah dijawab. Jadi kita dah ada, tuan-tuan dan puan sekalian, wakil-wakil kita dan Cik Hidayat datang hari tu kan, dia ajar tuan-tuan tu basic tu, tapi dia memang kalau segi ilmu dia memang kata apa, mutafannin ataupun kepakaran dia dalam berdebat tu memang ada. Memang pakar dalam bab debat. Tengok tulisan-tulisan dia dan menjawab sebagai pelbagai isu-isu yang berkaitan tentang isu-isu umat. Ya tuan-tuan puan ya. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara rahmat Nabi ni dari sudut syariat ataupun antaranya rahmat Nabi SAW, amalan umat ni tadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sedikit amal pahala bergandung. Itu rahmat namanya. Rahmat dari sudut syariat. Dulu kalau nak bertaubat kena bunuh diri. Umat dulu. Kalau bersilap, kalau bertaubat bunuh diri. Tapi berbeza umat Muhammad SAW bertaubat dengan jalan taubat dan istighfar. Itu dah beza dah. Itu dah rahmat dah. Kebaikan Allah kepada hambanya melalui Nabi SAW. Kalau dulu perempuan haid zaman umat sebelum tu, dia tak boleh makan semeja dengan orang yang dengan keluarga. Dia kena asing. Tetapi umat Muhammad SAW, Masya Allah, boleh makan sekali. Kita tak jumpa benda tu kan, tapi itu antara rahmat tu. Apa lagi rahmat tuan-tuan sekalian? Dulu kalau semayang, umat dulu setompek je, tak boleh pindah-pindah. Tetapi berbeza umat Nabi Muhammad SAW boleh semayang di mana? Itu termasuk dalam rahmat tu. Rahmat kepada binatang. Kalau kita semboleh, jangan kita tunjuk pisau depan binatang. Itu rahmat Allah melalui Nabi kepada binatang. Tak termasuk rahmat-rahmat kepada pokok-pokok dan sebagainya. Jangan diseder-sederkan. Tahu tak seder-sederkan? Jangan ditebang-tebang tak tertuharah. Contoh lah. Tu nak cerita contoh tuan-tuan puan sekalian. Pahala sikit amal berganda tu nikmat. Umat kan kita dapat kurniaan-kurniaan malam-malam dulu. Contohnya malam Lailatul Qadar. Yang tak ada pada umat-umat dulu. Itu contoh. Tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup bicara pada malam ini, masa ada sedikit lagi ni Nabi SAW, kita ambil contoh-contoh akhlak Nabi. Dalam kitab ni cerita bahawa Nabi sangat menghargai jasa orang lain dan balas jasa baik. Itu akhlak Nabi. Jadi, ketika mana utusan daripada Raja Habsyah datang, Nabi sibuk layan. Sahabat berkata, nakfika, biar kami yang gantikan
wahai Rasulullah, untuk melayan mereka, rombongan daripada Habsyah ni. Maka Nabi SAW pun menjawab, innahum kanu li ashabina mukrimin wa inni uhibbu an ukafi'ahum. Nabi bersabda, sesungguhnya mereka telah memuliakan para sahabat kita dan aku suka untuk melayan mereka. Dulu ketika mana rombongan baginda ke Habsyah, Raja Habsyah Najasyi memberikan perlindungan kepada mereka dan melayan mereka dengan baik. Maka bila mana Raja Najasyi datang menziarahi baginda, tak utusan daripada Raja Najasyi datang menemui baginda, baginda balas kebaikan. Itu antara je lah. Nabi SAW bersyukur walaupun kebaikan yang dilakukan itu kecil. Sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari pernah melihat bulu melekat di janggut Nabi. Bulu melekat di janggut Nabi. Sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, ada satu bulu melekat di janggut Nabi. Jadi Abu Ayyub ni ambil bulu tadi dengan segera dan buang. Nabi pun berterima kasih kepadanya dan mendoakan, naza'allahu anka ma tukrih, semoga Allah menghilangkan apa yang engkau risaukan. Nabi terima kasih dan Nabi mendoakan orang yang bantu Nabi tadi dengan berdoa. Nampak tak? Jadi kita ikut akhlak Nabi. Tengok orang tolong kita, walaupun sekadar beri ais cawan dan sebagainya, kita kata terima kasih, mudah-mudahan murah rezeki. Itu contoh akhlak yang baik. Rasulullah begitu. Walaupun hanya sekadar buang bulu, Nabi doakan. Dan doa Nabi lagi besar daripada apa yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kita ikut akhlak Nabi, kita mendoakan walaupun orang yang buat baik dengan kita hanya sekadar sedikit sahaja, biasa-biasa sahaja. Ada satu kisah, kan dia kata Amru bin Al-Akhtab Al-Ansari pernah melihat sehelai rambut dalam bekas air yang mana yang akan diminum oleh Rasulullah SAW. Sehelai rambut masuk dalam bekas air ke gelas ke, wallahu alam lah kan, tapi yang diisi air di dalam bekas itu, dan di dalam bekas itu adanya sehelai rambut. Sahabat Nabi yang bernama Amru tadi, dia ambil sehelai rambut tadi, dia buang. Nabi senyum dan Nabi mendoakan. Apa doa Nabi? Allahumma jammilhu, ya Allah cantikkanlah dia. Yang dibuat sahabat sikitnya, buang apa? Buang rambut, tapi Nabi doakan cantikkanlah dia. Perawi menyatakan, aku melihat Amru walaupun sudah berumur 90 tahun, tidak ada sehelai uban pada janggutnya. Itu doa Nabi lah. Tapi kita, apa yang boleh kita ikut, iaitu kebaikan yang dilakukan oleh orang kepada kita, walaupun sedikit yang dilakukan, kita doakan kebaikan. Ya Allah, mudahkan rezeki dia, ya Allah, naikkanlah pangkat dia, dan sebagainya. Itu sebahagian daripada akhlak Nabi SAW kepada kita. Jadi daripada perbincangan kita pada malam ini secara ringkas, dapat kita ambil kesimpulan tentang memang benarlah Rasulullah SAW ini pembawa rahmat kepada sekalian alam. Rahmat itu lambang cinta, kasih sayang kepada kita semua, kepada kita, kepada binatang, kepada makhluk dan seumpamanya. Dan makhluk pun menyayangi Nabi. Dan makhluk pun sampai unta mengadu dengan Nabi SAW.
nak cerita kepada kita. Itu baru binatang, baru pokok menangis kerana cintakan Nabi. Apa lagi? Boleh cerita di atas lagi di syurga-syurga, tertulis di daun-daun syurga, tertulis nama-nama Nabi. Di aras tertulis nama Nabi. Kemuliaan Nabi itu amat luar biasa. Ditulis nama baginda di pintu-pintu syurga. Maka kita pula dipilih menjadi umat Nabi, sedangkan kita tidak berdoa menjadi umat Nabi. Sedangkan Nabi Musa berdoa kepada Allah jadi umat Nabi. Kita dapat jadi umat Nabi tanpa kita berdoa. Tidakkah ini suatu rahmat? Tidakkah ini suatu keuntungan? Bersyukurlah. Kok lekoi dengan dunia ni. Dunia dah sampai hujung dah. Macam-macam cerita fitnah akhir zaman. Macam-macam fitnah akhir zaman dah. Konspirasi itu, konspirasi ini. Macam-macam dah cerita orang ni. Dan macam-macam pandangan para ulama. Tak ada akhir zaman, tak ada kiamat kocik dan sempurna. Menunggu tanda besar. Cuba bayangkan. Dan kita sampai hujung dah. Tapi kiamat tu, kiamat besar kita dah tengok lah. Kita mati dulu. Jadi, yang akan dapat tengok kiamat, orang kafir lah. Kiamat besar. Tetapi ada satu kiamat yang setiap orang pasti akan lalui. Iaitu mati. Mati itu adalah, di situlah proses perpindahan daripada alam dunia kepada alam barzakh yang merupakan transit kita menunggu saat kiamat. Jadi, harap kita semua ambil persediaan dan mudah-mudahan dengan sebab ini, kasih kita dengan Nabi SAW, mudah-mudahan dengan nikmat kasih ini, harap mudah-mudahan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang tadi akan bersama yang dia sayang. Maka kita harap kita dapat bersama dengan Nabi SAW. Itu saja harap kita doa lah. Saya pun tak tahu macam mana. Kita sama-sama berdoa insya-Allah. Mudah-mudahan dengan sebab ini, mudah-mudahan Nabi memandang kita, Nabi kasih kepada kita sebab kita sebut nama Nabi SAW. Mudah-mudahan insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.